Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni 8 Ramadan kita dapat bertemu dan meneruskan siri pengajian kuliah asar, dan ini mungkin yang pertama kali diadakan kelas ataupun kuliah selepas asar yang mana memfokuskan kepada bacaan kitab. Dan pada petang ni kita akan membuka dan cuba membaca sedikit kitab Hisnul Muslim ataupun terjemahannya sebagai Perisai Muslim. InsyaAllah fi hadzal masa naqra muqaddimah li kitab Hisnul Muslim, Perisai Muslim, yang mana mungkin antum para pelajar sekalian pernah dengar dan juga pernah melihat dalam mana-mana di perpustakaan dan sebagainya, kedai-kedai buku ada dijual dalam, kalau terjemahannya dengan terjemahan Perisai Muslim, yang mana asalnya ialah dalam bahasa Arab disebut Hisnul Muslim. Penulis dia iaitu Dr. Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Muallif hadzal kitab Hisnul Muslim huwa Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani, al-Maulud, yang lahir pada 1372, al-Maulud fi am 1372, wa huwa takharraja fi kulliyati usuluddin bi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud fi am 1412 Hijriyah, yang mana doktor penulis ni Sa'id bin Wahb Al-Qahtani, Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani, merupakan graduan di peringkat master di Universiti Al-Imam Muhammad bin Saud di Saudi pada tahun 1412 Hijrah, bi unwan dengan tajuknya Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah. Al-Hikmah fi Da'wah ila Allah, hikmah dalam berdakwah ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian takharraja fi am 1419 dalam di universiti yang sama, iaitu dengan tajuk Fiqh Da'wah fi Sahih Imam Bukhari. Fiqh dakwah dalam Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang mana penulis kitab ni iaitu Dr. Sa'id Al-Qahtani ni telah meninggal dunia rahimahullah ta'ala pada pagi hari Isnin 12 bulan 1 tahun 1440. Tuwfiya hadzal muallif hadzal kitab fi 21 fi am 1440. Naam, 21 Muharram rahimahullah taala. Nad'u lahu ar-rahmah minallahi ta'ala wal maghfirah insyaallah. Baik, pelajar sekalian, kitab ini merupakan ringkasan
Hisnul Muslim ni ringkasan kepada kitab yang asal oleh penulis juga, iaitu yang nama asalnya ialah Adz-Dzikru wad-Du'a wal-Ilaj bir-Ruqa minal Kitabi was-Sunnah. Ada 4 jilid asalnya, 4 jilid tapi disatukan. Hadzal kitab Hisnul Muslim mukhtasar min kitab lil muallif nafsi, ikhtasarahu min kitab Adz-Dzikru wad-Du'a wal-Ilaj, zikir, doa dan juga rawatan menggunakan ruqyah yang bersumberkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Baik, para pelajar sekalian, kitab ini Hisnul Muslim ni setelah diringkaskan oleh penulis yang mengumpulkan zikir-zikir dan doa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh muallif kitab ni mengikut susunan kehidupan kita seharian. Jadi penulis mulakan kitab ni dengan zikir al-istiqadh minan naum, zikir ketika bangun daripada tidur. Allafa al-muallif hadzal kitab tartib yaumi lana, fabada'a al-dhikr bi al-istiqadh minan naum. Fa nahnu ka muslim, kita sebagai orang muslim sebenarnya patut beramal dengan zikir-zikir dan doa yang warid, yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang lebih sempurna. Kerana apa? Kerana zikir dan doa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang dah terbukti kesahihannya dari sudut struktur ayat zikir tersebut dan doa, dan juga maknanya yang tidak lari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Limadha nakhtar atau nufaddil al-adhkar wad-du'a wal-ad'iyah minan nabi sallallahu alaihi wasallam li'ismatiha fi mabnaha wa ma'naha. Naqul li'ismatiha fi mabnaha wa ma'naha. Kerana apa? Kerana zikir yang warid daripada Nabi dan doa daripada Nabi selamat, terjaga dari sudut struktur susunan ayat, mabna dan makna. Mabna pilihan perkataan dalam zikir tersebut, dan juga maknanya yang sahih, yang menjaga kita daripada tergelincang ke makna yang tidak sepatutnya. Boleh kita lihat contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi titik beratkan lafaz yang warid daripada Nabi kita sendiri. Seperti mana doa yang Nabi ajarkan kepada seorang sahabat Nabi, iaitu Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Doa antara zikir-zikir yang selepas daripada kita bangun daripada tidur, iaitu doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja mink illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dalam doa ni Nabi sebut amantu bi kitabika alladhi anzalta
wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Poinnya dekat sini, Nabi sebut dengan lafaz bi nabiyyika. Dalam cerita ni, Al-Bara' bin Azib, pada awalnya dia menyebut wa bi rasulika. Dan lafaz bi nabiyyika tadi wa bi rasulika. Jadi Nabi tegur Al-Bara' bin Azib ni supaya membaca dengan wa bi nabiyyika. Jangan tukar. Indama allama ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi Al-Bara' bin Azib bihadha dhikr indama istaqidha min an-nawm bi nabiyyika wa bi nabiyyika. Fa indama qara'a al-Bara' wa bi rasulika fa akhta'a fi dhikri hadhihi al-kalimah fa'allama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bi nabiyyika wa laysa wa bi rasulika. Fa hadha yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtamma bi lafzin sahih, bi ikhtiyar lafzin sahih fi dhikri wad du'a. Maka ini menunjukkan bahawa Nabi mengambil berat tentang zikir-zikir yang Nabi ajak kepada para sahabat Nabi dan juga kepada kita semua untuk kita amalkan. Baik, itu antara pentingnya kita memilih doa-doa dan kita mengutamakan doa-doa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ni ataupun zikir ni seperti mana yang disebut dalam unwan kitab ni, iaitu Hisnul Muslim, perisai Muslim. Kerana apa? Sebab zikir dan doa ni merupakan perisai. Apa makna selain daripada perisai? Benteng. Kepada untuk kita yang mengamalkan zikir-zikir ni, perisai daripada utamanya gangguan syaitan, gangguan ataupun perisai kepada kita menghadapi ujian, sakit, rezeki dan sebagainya, juga merupakan perisai. Kita perlu amalkan perisai-perisai itu, dan yang terbesar sekali ialah kita nak bina perisai ni, benteng ni daripada azab neraka Jahannam. Maka perlu kita bina perisai. Boleh kita ambil satu contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kita ni di apa adanya gangguan syaitan, ataupun syaitan ni sentiasa berusaha untuk ganggu kita untuk beribadah, bangun beribadah. Dari mana hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan syaitan ni duk ulit kita. Faham mana ulit? Ganggu kita ketika mana? Ketika kita tidur. Indama nanam, faja'a syaitan yaqul lailun tawil. Syaitan ni datang kata lailun tawil, malam masih panjang. Farqud, tidurlah. Sebelum tu yaqidu syaitan, syaitan ni ngikat ala qafiyati ra'si ahadikum, ikat setiap apa kamu ni, di belakang kepala kamu ni, thalatha uqad, dengan 3 ikatan. Dan sentiasa akan bercakap, syaitan akan berkata lailun tawil tadi, malam masih panjang. Farqud, tidurlah.
Macam mana kita nak leraikan balik ikatan tu? Ada tiga step, tiga langkah. Nabi sebut fa in istayqadha fa dzakarallah. Apabila seseorang tu bangun lalu dia menyebut nama Allah, yakni menyebut doa ketika bangun tidur. Zikru indal istiqad minan naum. Ketika bangun tidur ni kemudian lalu in halat uqdah, maka terlerailah satu ikatan. Step yang pertama, fa in tawaddaa in halat uqdah. Kemudian hamba tadi dia berwuduk pula, maka terlerailah satu lagi ikatan yang diikat oleh syaitan. Kemudian yang ketiganya, fa in shalla, lalu dia solat, in halat uqdah, terlerai ikatan yang ketiga. Maka fa asbaha nashitan tayyiban nafs, lalu jadilah orang yang bangun tadi dengan melakukan tiga perkara tadi: zikir, baca doa, doa yang diajar oleh Nabi, kemudian berwuduk dan dia solat, maka dia dah berjaya untuk leraikan ketiga-tiga ikatan yang diikat oleh syaitan tadi. Maka dia bangun pagi tu, kata Nabi, fa asbaha nashitan tayyiban nafs, maka jadilah dia seorang yang tenang, bangun dalam keadaan tenang, senyum, mutmain, nasyid. Wa illa, sebaliknya, kalaulah hamba tadi dia tidak melakukan tiga langkah tadi, zikirnya, berwuduknya, kemudian solatnya, maka dia akan jadi khabithan nafs, rasa resah, susah nak senyum, rasa hari itu rasa sukar bagi dia, resah. Jadi itulah kaslan, dan rasa malah. Itu Nabi kita sebut pentingnya kita beramal dengan amalan, dengan ajaran yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni dah memberikan kepada kita panduan macam mana kita nak bangun setiap hari dengan membaca doa, berwuduk dan juga solat untuk kita lepaskan. Dan mungkin inilah juga cara memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu setiap hari. Lebih lagi antum katulab, sebagai pelajar, perlulah sentiasa ingat perkara ni, supaya lebih mudah untuk awak lebih aktif untuk mendapatkan ilmu pada setiap hari. Baik. Jadi para pelajar sekalian, dan juga doa ni mestilah dilakukan, diamalkan dengan ada zauq. Na'mal bil adhkar wal ad'iyah bil fahmin. Kita amalkan zikir dan doa ni dengan dalam keadaan faham. Itu yang lebih baik. Selain kita baca, mengamalkan doa dan zikir yang diajar oleh Nabi, dalam masa yang sama kita boleh faham pula makna itu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid disebut wa afdalu dzikr, sebaik-baik zikir, awalan ma wata'a bihi al-qalbul lisan, ma wata'a bihi al-qalbu al-lisana. Apa maksud dia? Zikir yang disertai dengan hati, seperti mana yang disebut.
Maksudnya apa yang disebut, apa yang dibaca disertai dengan hati. Maksudnya dia faham apa yang dia baca, zikir tadi. Ma wata'a bihil qalbu wal lisan. Yang pertama. Wathani wa kana minal adhkarin nabawiyah. Dan hendaklah zikir itu merupakan zikir yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya, wa syahida adh-dhakiru ma'anihi wa maqasidi. Wa maqasida. Dan orang yang berzikir tadi memahami makna dan tujuan dibacanya zikir ataupun doa tadi. Yang pertama tadi, hati dan juga lisan dia mesti selari, synchronize. Tidak sebut saja tapi hati ke lain. Hati Yusuf duduk di Kelantan contoh. Dia sebut kan. Walaupun dia di Perlis, tapi hati dia di Kelantan. Kita tak nak. Zikir hendak disertai dengan hati. Yang pertama, yang kedua zikir daripada Nabi, yang ketiga hendaklah dia memahami makna dan juga objektif utama zikir tersebut. Itu tiga perkara. Tiga perkara yang menyebabkan zikir yang dibaca tu dan doa yang dibaca itu ada kesannya. Dalam kitab yang lain, Imam Al-Qayyim sebut juga, kitab dia Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa. Al-Jawabul Kafi. Kata dia sebut al-ad'iyah wat ta'awudzat bimanzilati silah bidaribih. Doa-doa dan juga bacaan pelindung ni bimanzilati silah bidaribihi la bihaddihi faqat. Doa dan bacaan pelindung ini seumpama pada kedudukan silah, senjata bersama dengan orang yang memegang senjata. Maksudnya apa? Doa dan bacaan ta'awudzat ni, bacaan pelindung ni memberi kesan apabila orang yang membaca doa tadi dia betul-betul menghayatinya. Seolah dia sebutkan di sini silah, apa senjata, parang ke apa-apa ke, kalau duk tergantung je di dinding, dia tajam tapi tergantung je, dia ada kesan tak? Tajam dia tu tak beri kesan kepada yang nak dipotong tu selagi mana tuan dia tak pegang. Tuan parang tu tak pegang. Sahib hadha silah ya'khudh silah wa yadrib bihadha silah fayu'athir. Yani la yu'athir hadha silah indama yu'allaq fil jidar faqat biduni an ya'khudha sahibuhu hadha silah. Thumma disambung lagi wasa'idil qawi. Tuan yang ambil tadi, parang tadi pula mestilah dia ada sa'idil qawi, lengan yang kuat pula. Kalaulah tuan dia ambil pegang biasa-biasa aja. Jadi kalau contohnya nak sembelih pun dia tak memberi kesan kepada binatang sembelihan. Thumma wal mani'i al mafqud. Adanya tuan, adanya parang, lengan yang kuat, tapi ada pula mani', sekatan. Maksudnya parang tu ditetak atas batu ke? Maksudnya tetak atas bukan yang sepatutnya, atas benda yang tak sepatutnya. Ada mani', ada penghalang.
doa pun kalau ada penghalang, aklul haram, makan yang haram, wa malbas al haram, apa pakaian yang haram pun, maka terhalang juga. Seperti itulah. Jadi silah, senjata tak memberi kesan jika ada mani', ada sekatan dia. Maka Imam Qayyim sebut bahawa kalaulah syarat-syarat ni tak dipenuhi, ada senjata yang tajam, ada tuan dia yang dipegang oleh lengan yang kuat dan tak ada penghalang, tapi jika ada, maka hasalat bihin nikayah bil adu. Maka kalaulah semua syarat ni ada, hasalat bihin nikayah bil adu, maka pukulan tadi akan memberi kesan kepada musuhnya. Kalau bukan musuh pun, kalau binatang nak disembelih, ada kesan kepada binatang tadi. Dipegang oleh lengan yang kuat, kemudian tajam pula, dan tak ada penghalang yang lain, tak ada batu ke apa-apa, terus direct kepada leher binatang tadi, maka akan memberi kesan kepada sembelihan. Begitulah doa. Apabila tak cukup syarat, dia akan tidak memberi kesan. Syarat tadi, tiga tadi yang disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Hati mestilah selari dengan lidah yang disebut. Kemudian zikir daripada Nabi yang sahih. Kemudian dalam masa yang sama, orang yang macam zikir tu, dia memahami makna dan juga objektif kepada zikir yang disebut tu. Barulah rasa lengkap, rasa apa yang kita baca, apa yang kita sebut, apa yang kita amalkan ni memberi kesan dalam diri kita. Jadi inilah intipati sebagai muqaddimah kepada bacaan kitab ni, iaitu Hisnul Muslim. Kenapa dia makan perisai Muslim tadi? Kenapa doa dan zikir ni dianggap sebagai silah, sebagai hisnun, sebagai perisai, apabila dia diamalkan dengan cara yang betul. Maksudnya pilihan zikir yang baik, yang betul, yang tepat daripada Nabi, dan juga syarat-syarat yang lain tadi, barulah dinamakan, barulah perisai itu memberi kesan kepada seseorang yang mengamalkan dia. Idza amilna bil adhkar an-nabawiyyah as-sahihah wa nafham ma'aniha wa kadzalika qalbuna dhihnuna yurakkis bi khushu'in, fa hadhihi al-adhkar wal ad'iyah tu'athir ila man yaqra'aha. Baik. Idzan mungkin kita boleh mulakan sikit. Sepatutnya ada slide PDF kepada kitab ni, tapi tak dapat nak dipancarkan. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Muqaddimah kepada kitab ni, Ustaz baca sikitlah, kita akan habiskan sikit lagi. Kata muallif, muqaddimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fahadha, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, fahadha mukhtasarun ikhtasartuhu min kitabi ad-dhikru wad-du'a wal-ilaj bir-ruqa min al-kitab was-sunnah. Kata muallif bahawa kalau awak boleh download PDF dia,
Ada PDF yang warna merah depan. Kata muallif bahawa ini adalah mukhtasar, ringkasan yang mana saya telah, kata muallif, yang saya telah ringkaskan daripada kitab saya, iaitu Adz-Dzikru wad-Du'a wal-Ilaj bir-Ruqa min al-Kitab was-Sunnah. Ini dah disebutkan tadi. Ikhtasartu fihi qismal adhkar, yang mana aku telah ringkaskan pada bahagian zikir sahaja, liyakuna khafifal hamli fil asfar. Apa tujuan dia? Apa tujuan penulis ringkaskan dalam satu kutayyid, dia panggil kecil je. Kalau tengok yang asal dia kecil. Supaya apa? Khafifal hamli fil asfar, supaya mudah dibawa dalam permusafiran, perjalanan, di mana pun kita boleh bawa. Wa qad iktasartu ala matni dzikr, dan aku hanya ringkaskan kepada matan sahaja, bacaan tu sahaja. Waqtafaitu fi takhrijihi, dan aku hanya membuat takhrij kepada zikir dan doa ini dengan menyebut satu sumber ataupun dua sahaja yang terdapat dalam kitab asal. Dalam kitab asal penulis sebut hadis penuh, siapa sahabat yang meriwayatkan dan dalam mana zikir tersebut disebutkan, sumber dia, masdar hadhil ad'iyah wal adhkar fi kitabi al-asl. Amma fi hadzal kitab faqad ikhtasara bi dzikri matn, faqad hanya menyebutkan matan, wa kadzalika masdar atau masdarain li hadhil adhkar wal ad'iyah. Wa man arada ma'rifatas sahabi, sesiapa yang nak tahu sahabat, au ziyadatan fi takhrij, ataupun tambahan lagi kepada takhrij zikir dan doa ni, fa alaihi biruju' ila al-asl, maka dia hendaklah rujuk kepada kitab yang asal. Wa as'alullaha azza wa jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yaj'alahu khalisan liwajhil karim. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, supaya menjadikan amal ini, mengumpulkan zikir-zikir dan doa ini menjadi satu amal yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati, dan memberi faedah kepadaku dalam hidupku dan juga ketika aku telah meninggal dunia. Wa an yanfa'a bihi man qara'ahu, dan memberi faedah kepada sesiapa yang membacanya, au taba'ahu, ataupun mencetaknya. Maksudnya penulis izinkan untuk kita cetak, untuk kita disebarkan. Untuk makluman, kitab Hisnul Muslim juga telah diterjemahkan kepada bahasa-bahasa yang lain. Dalam bahasa Melayu pun dah ada dah. Diterjemah oleh Al-Fadil Datuk Dr. Abu Anas Madani, Dr. Abdul Basit. Terjemahkan dalam bahasa Melayu. Bahasa Indonesia pun dah ada, dan bahasa-bahasa lain. Dalam kitab tersebut, di akhir dia ada sebut senarai terjemahan ke bahasa lain. Au kana sababan fi nashrihi, ataupun menjadi penyebab kepada tersebarnya kitab. Jadi kita ambil peluang, kita dah tahu apa kitab ini, maka kita cuba sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, kenalan-kenalan kita yang lain, keluarga kita yang lain, supaya mereka juga boleh mengambil manfaat daripada susunan zikir dan doa ni. Innahu subhanahu waliyyu dzalika, innahu subhanahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Maha suci Allah, Allah lah yang berkuasa terhadap semua perkara tadi. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
hurira fi syahri Safar am 1409. Ditulis pada bila muqaddimah ni pada tahun 1409 Hijrah. Baik. Itu muqaddimah yang mana penulis memberitahukan kepada kita bahawa kitab ni merupakan ikhtisar, ringkasan kepada kitabnya yang asal, yang mana hanya memfokuskan kepada matan dan juga matan kepada zikir dan doa yang dikumpulkan dalam kitab. Sedikit kepada muallif sebut fadlul dzikri, fadlu adzikri, kelebihan berzikir. Kelebihan berzikir yang mana penulis kumpulkan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kelebihan kita berzikir. Antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Udhkuruni bitta'ah, ingatlah aku dengan cara apa? Dengan cara melakukan ketaatan. Antaranya ialah berzikir. Zikir pula sama ada dengan hati tadi, dengan lisan dan juga dengan al-jawarih. Ingat pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu antaranya ialah melakukan salat, puasa juga, kan? Kita antaranya bentuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu azkurukum, kata Allah, maka jika kamu ingat kepadaku dengan melakukan ketaatan kepadaku, azkurukum, maka aku akan ingat kepadamu dengan maghfirah, dengan keampunan. Iaitu Allah mengampunkan kita dengan sebab kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut lagi washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufur. Dalam ayat yang lain Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, uzkurullah, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, perbanyakkan zikir. Dalam tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di sebut sekurang-kurangnya zikir, seseorang tu melazimi zikir pagi petang dan juga zikir selepas solat, sekurang-kurangnya, alal aqal an yulazimal muslim bi adhkar as-sabah wal masa wa kadzalika adhkar ba'da as-salah, zikir pagi petang dan zikir selepas solat, alal aqal, sekurang-kurangnya. Kenapa kita memperbanyakkan zikir tadi? Itu disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir dia. Baik. Kemudian ayat yang lain Allah sebut wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir dengan memperbanyakkan zikir, adz-dzakirin, orang lelaki, wadh-dzakirat, dan orang perempuan yang berzikir mengingati Allah ni, apa kelebihan dia? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah sediakan kepada mereka maghfirah, keampunan, dan juga pahala yang besar. Ini disebutkan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam hadis pula, kita pergi secara cepat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbah
walladhi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, perbandingan orang yang sentiasa melazimi zikir kepada Tuhannya, walladhi la yadhkuru rabbah, dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, mathalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup boleh memberi manfaat kepada orang lain, betul tak? Orang yang hidup, kita hidup boleh berkhidmat untuk orang lain, ada kesannya. Tapi orang yang dah meninggal dunia, maka dia tak mampu lagi untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itulah umpamanya. Az-zakir, orang yang berzikir ni, mithlu al-hayy, seperti orang yang hidup pada memberi manfaat kepada orang lain. Wa man lam yadhkur, sesiapa yang jarang, yang tak berzikir kepada Allah pula, umpama al-mayyit, yang mana tidak boleh memberi manfaat kepada orang lain. Baik. Summa fil hadis kadzalik qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidh dhahabi wal warik wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala dzikrullahi ta'ala. Ala unabbiukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahukah kamu aku khabarkan, bi khairi a'malikum, sebaik-baik amalan kamu, wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha fi darajatikum, yang boleh mengangkat, meninggikan darajat kamu, wa khairil lakum, lebih baik kepada kamu min infaqidh dhahab wal warik, daripada menginfakkan emas dan juga wang. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum, dan lebih baik daripada kamu bertemu musuh kamu, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, kamu nak cuba pukul musuh kamu, ataupun musuh kamu nak cuba pukul kamu. Maksudnya kita berperang, berjihad. Qalu bala, maka sahabat jawab, ya Rasulullah. Maka Nabi sebut zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan Nabi tentang khairi a'malikum tadi. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku di sisi sangkaan baik hamba-Ku, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan Allah bersama orang yang berzikir kepada idza dzakarani, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang muhsin, yang baik. Okay. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia ingat aku, berzikir kepadaku dalam dirinya, maka aku akan ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum,
jika sekiranya dia ingat kepadaku fi mala'in, dalam sesuatu jamaah, kumpulan, contohnya majlis ilmu, zakartuhu fi mala'in khair minhu, maka aku akan ingat kepadanya dalam jamaah yang lebih baik, iaitu jamaatul malaikah, yang lebih baik daripada itu. Wa in taqarraba ilayya shibran, ini jika sekiranya dia cuba mendekatkan dirinya kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatinya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, jika dia mendekatkan dirinya kepadaku dhira'an, sehasta, lalu aku akan mendekatkan diriku kepadanya ba'an, sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah, dan jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan harwalah. Harwalah ni maksudnya jalan laju, lari, lebih cepat lagi. Sepertilah kita buat setakat ni je, maka Allah akan balas berganda-ganda. Itu. Seterusnya, wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Rawahu Tirmizi. Daripada Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang lelaki yang telah berumur, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam, sesungguhnya syariat tuntutan Islam ni qad kathurat alayya, berat, banyak ke atasku. Maksudnya orang yang dah berumur, jadi dia akan rasa dia akan mencari ibadah yang boleh menguntungkan, banyak pahalanya, yang mudah dilakukan. Bukan bermaksud dia nak tinggalkan sembahyang, puasa, yang wajib tu memanglah. Lalu apa yang disebut fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, khabarkan kepadaku amalan yang ringkas yang boleh aku lazimi dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, sentiasalah lidah kamu basah dengan berzikir kepadaku. Ini semua hadis-hadis yang nak memberi semangat kepada kita supaya memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Nabi lagi, ini berkenaan dengan antara zikir ni ialah dalam bentuk bacaan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Maka dalam masa yang sama, bila kita dah berzikir dengan menggunakan ayat Quran, maka termasuklah dalam kelebihan yang Nabi sebut, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha, satu pahala itu bersamaan digandakan dengan 10 gandaan. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku berkata alif lam mim itu harfun, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Naam. Thumma al-hadis rawahu Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah, bahawa Nabi keluar dalam keadaan kami berada di suffah. Suffah ni di mana? Di Masjid Nabawi, di belakang Raudah.
ada tempat tinggi. Tu sofah. Tempat sahabat-sahabat Nabi duduk di situ, dan duduk lama kat situ. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Buthan aw ila al-Aqiq fayati minhu binaqatain qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahim. Ayyukum, mana-mana kamu yang suka, yang berpagi-pagi setiap hari pergi ke Buthan. Buthan ni satu lembah, dinamakan Wadi Aqiq, lembah dekat dengan Quba, Masjid Quba. Buthan au ilal Aqiq, tu fayati minhu binaqatain qaumawain. Yang mana Buthan ni dulu dia merupakan tempat jual unta, pasar unta. Lalu dia mendatangkan 2 ekor unta qaumawaini, yang mana 2 ekor unta ni yang mahal, paling mahal. Fi ghairi ithmin, tanpa melakukan dosa, maksudnya bukan dengan cara curi ke, wala qati'ati rahim, ataupun memutuskan dengan cara berkelahi nak dapatkan unta tadi. Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dhalik. Lalu sahabat baginda tersebut, kami suka ya Rasulullah. Afala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lam. Tidakkah salah seorang daripada kamu ini berpagi-pagi ke masjid, faya'lam, maka dia belajar, au yaqra'a ayatain, ataupun membaca 2 ayat daripada kitab Allah, khairun lahu min naqatain, lebih baik daripada 2 ekor unta tadi. Wa thalathun khairun lahu min thalath, 3 ayat pun lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun lahu min arba', dan 4 ayat pun lebih baik daripada bilangan unta tadi. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan seterusnya. Ini menggambarkan bahawa kelebihan ayat Al-Quran, dan bersama-sama jika kita mengamalkan zikir daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sekadar tu dahulu bacaan, sedikit bacaan tentang kelebihan berzikir. Moga-moga kita dapat manfaat, faedah daripada bacaan tadi, memberikan kepada kita peringatan dan juga pengajaran untuk kita sama-sama beramal dengan amalan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.